Assalamualaikum, Alhamdulillah. Dalam video kali ini saya nak kongsikan kepada sahabat-sahabat kisah pekerjaan-pekerjaan yang pernah Rasulullah lakukan sebelum Rasulullah dilantik menjadi Rasul. Sebagaimana yang kita tahu, ketika usia kecil baginda Nabi, Rasulullah dijaga oleh Sayyidah Halimah As-Sa'adiyah, iaitu ibu susuan Nabi di perkampungan Bani Sa'ad. Ibu susuan Nabi ini menjaga Nabi sehingga umur 4 tahun. Ketika umur 4 tahun ini, Rasulullah mula berjinak-jinak membantu Halimah menjaga kambing-kambingnya. Yang dikatakan keberkatan Halimah menjaga Nabi ini, kambing-kambing itu pakat-pakat gemuk belaka. Walaupun ketika itu musim kemarau, kambing-kambing ini steady gemuk. Nak bagi kata apa, berkatnya menjaga Nabi, menyusukan Nabi ketika itu. Kemudian pendek ceritanya, Rasulullah selepas itu dikembalikan semula kepada ibu baginda, iaitu Sayyidah Aminah. Tak lama kemudian ketika umur 6 tahun, ibu Rasulullah meninggal dunia. Kemudian dijaga pula oleh datuk baginda, iaitu Abdul Muttalib. Ketika umur baginda umur 8 tahun, datuk baginda pula meninggal dunia, dan ketika itulah Rasulullah SAW mula dijaga oleh bapa saudaranya, iaitu Abu Talib bin Abdul Muttalib. Ketika duduk di dalam penjagaan keluarga Abu Talib, Rasulullah seperti kanak-kanak yang biasa, maksudnya 8 tahun masa tu. Orang kata budak sekolah rendah lah kalau kita. Maka Rasulullah main dengan sepupu-sepupunya, anak-anak Abu Talib, makan sama-sama. Tak lama kemudian Rasulullah minta kepada Abu Talib nak kerja sebagai pengembala kambing. Abu Talib dengan isteri dia bila dengar lagu tu terkejutlah. Umur 8 tahun nak minta kerja. Memang mereka tak bagilah. Tetapi Rasulullah minta elok-elok. Rasulullah memang dah bertekad nak kerja. Maka Abu Talib pun tak boleh nak cakap apa dah. Abu Talib izinkan, dan Abu Talib cari kawan-kawan dia di Mekah tu, kod-kod ada siapa yang nak upah orang jaga kambing mereka. Maka bermulalah Rasulullah mengambil upah menjaga kambing-kambing di Mekah. Kata ulama, sekurang-kurangnya ada 3 alasan kenapa Rasulullah nak belah kambing. Yang pertama, Rasulullah kerja nak belah kambing ambil upah ni kerana Rasulullah nak membantu meringankan beban ekonomi Abu Talib. Bayangkan Abu Talib bukanlah orang yang kaya raya. Kalau ni mungkin kita ni B40 jugalah, golongan marahain ni orang kata kan. Abu Talib nak jaga anak 8 orang, tambah lagi dengan Rasulullah 9 orang. Bayangkan. Maka ekonomi agak kurang baik lah. Rasulullah nak tolonglah dengan bekerja dapat tolong Abu Talib. Yang kedua, belah kambing ini bagi Rasulullah tak perlukan modal. Hanya orang kata apa, siap sedia tenaga lah, kemudian dapat upah. Tak ada buat kelak modal apa-apa. Yang ketiga, Rasulullah suka duduk di padang yang luas, tengok kambing-kambing ini sambil merenungkan kejadian alam ini, memikirkan tentang alam ini. Rasulullah kerja sebagai pengembala kambing ni selama 4 tahun lebih kurang gitu. Selepas daripada itu, ketika usia baginda umur 12 tahun, Rasulullah mula mengikut Abu Talib berdagang ke Syam. Rasulullah bekerja dalam keadaan yang sangat rajin, jujur dan amanah. Kita pun tahu sifat-sifat Nabi. Kemudian ketika itu, Abu Talib dia terdengar seorang saudagar wanita yang hebat, iaitu Sayyidah Khadijah yang kaya raya mencari seorang pekerja yang dapat membawa barang-barang dia ni pergi jual merata tempat. Maka Abu Talib dia teruslah bagi tahu kepada Sayyidah Khadijah dia ada seorang anak menakan yang boleh kerja. Dia bagi tahulah Rasulullah ni orang yang rajin, amanah, jujur dan sebagainya. Maka Sayyidah Khadijah tak cakap banyak, dia terus menerima penawaran daripada Abu Talib itu. Maka Rasulullah mula bekerja pula dengan Sayyidah Khadijah. Masa tu tak nikah lagi lah. Maka Rasulullah ambil barang-barang Sayyidah Khadijah ini, bawa pergi berniaga ke merata negeri. Yang kata berkatnya Nabi ini, barang-barang ini laku keras, sehingga kan Rasulullah dapat keuntungan yang sangat banyak. Dan disitulah Sayyidah Khadijah mula menyimpan perasaan, maksudnya terpikat dengan kejujuran, kebaikan Rasulullah SAW. Dan selepas itu Rasulullah pun menikah dengan Sayyidah Khadijah. Inilah pekerjaan-pekerjaan yang Rasulullah pernah buat sebelum menjadi seorang Rasul. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih banyak-banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.